Semua anak-anak, hari ni kita nak sambung lagi untuk matematik tingkatan 1 bab 1 nombor nisbah. Okey, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Hari ni kita nak masuk dalam dalam standard kandungan 1.2 operasi asas aritmetik. Okey, sebelum ni kita dah belajar macam mana kita nak tambah, macam mana kita nak tolak. Okey, macam mana nak darab dan bahagi. Jadi untuk hari ni kita nak menghuraikan macam mana ada hukum, ada macam-macam lagi kandungan yang kita harus belajar. Yang pertama kita kena tahu dia ada hukum identiti, hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan, hukum kalis agihan, apa semua tu. Yang kedua apa yang kita nak tahu adalah macam mana kita nak buat pengiraan yang efisien. Okey, yang lebih cepat maksudnya dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik. Yang ketiga macam mana kita nak selesaikan masalah. Alright, ni daripada semua rujukannya daripada buku teks matematik tingkatan 1 muka surat 11 hingga 13. Okey, baiklah sekarang kita nak tahu bagaimana ingin menghuraikan hukum operasi aritmetik. Jadi sekarang kita ada banyak hukum, okey. Sebagai contohnya sekarang kita ada 4 hukum. Hukum pertama, bagi semua nilai A dan B, sebagai contohnya A tambah B adalah sama dengan B tambah A. Maksud dia jika kita letak A sebagai 2, B sebagai 3, 2 tambah 3 maksud dia sama dengan 3 tambah 2. Betul kan? Okey. Yang kedua, dia kata A darab B sama dengan B darab A. Maksudnya 2 darab 3 sama dengan 3 darab 2. Boleh? Sama maksudnya. Yang atas jawapan dia 5, yang bawah jawapan dia 6. Okey. Jadi, yang ini nama kita panggil hukum kalis tukar tertib. Contoh kedua, hukum yang kedua adalah bagi semua nilai A, B dan C. Jika kita ada A2, B3 dan C4, jadi kita masukkan je. Okey, kita cuba buat. A tambah B tambah C, maksudnya 2 tambah 3 dalam kurungan tambah 4. Maksud dia sama dengan A tambah B tambah C dalam kurungan ya. Jadi 2 tambah 3 tambah 4. Adakah jawapan dia sama? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Okey, jadi yang sebelah kanan ni kita kena tambah dulu 3 tambah 4 sebab dalam kurungan 3 tambah 4 7, 7 tambah 2 9, sama. Okey, yang kedua 2 darab 3, okey, dalam kurungan darab dengan 4. Sama tak dengan 2 darab 3 darab 4? Okey, sekarang cuba kira. 2 darab 3 6, 6 darab 4 24. Okey, cuba sebelah kanan. Kena selesaikan dalam kurungan dulu ya. 3 darab 4, 12. 12 darab 2, 24. Sama, bagus. Jadi yang ini kita panggil hukum kalis sekutuan. Yang ketiga, kita ada semua nilai A, B dan C. Kita guna nilai yang sama juga. Kita anggap A2, B3 dan C4. Kita cuba buat. Katanya, 2 darab 3 tambah 4. Sebenarnya sama maksud dia dengan A darab B tambah dengan A darab C. Jadi kita boleh buat sebenarnya begini. Okey, cikgu ajar cara mudah. A darab B, 2 darab 3. Tambah ni kerana kita ada operasi tambah di sini. Okey, kerana ada operasi tambah. Jadi 2, kemudian yang kedua adalah 2 darab 4. Maka jawapan dia 2 darab 3, 6 tambah 8. 6 tambah 8, jawapan dia 14. Boleh? Okey, sekarang kita cuba yang kedua. 2 darab 3 tolak 4. Maksudnya 2 didarab dengan 3, kemudian kita kena tolak sebab ada operasi tolak, kemudian 2 darab 4. Jadi 2 darab 3 tolak 2 darab 4. 2 darab 3 jawapan dia 6, tolak 2 darab 4 8. Maka jawapan akhir adalah negatif 2. Okey, itu maksud dia. Jadi ini kita panggil hukum kalis agihan. Akhir sekali kita ada yang ni paling simple. Okey, bagi semua nilai A, kita letak nilai A tadi 2 kan. Jadi yang pertama, A tambah kosong sama dengan A. Betul lah, kalau 2 tambah kosong mestilah jawapan dia 2. Betul? Okey, yang kedua dia kata A darab kosong sama kosong. Betul ke? 2 darab kosong sama kosong. Betul?
Yang ketiga, dia kata A darab 1 sama dengan A. Kita cuba buat 2 darab 1 dapat tak A? Dapat tak 2? Betul, sama. Okey, menarik kan? Okey, akhir sekali. Yang kedua lagi. 2 tambah negatif 2 sama dengan kosong. Betul? Betul. Jadi memenuhi apa yang dikatakan. Last. A darab 1 per A sama dengan 1. Maksudnya 2 darab 1 per 2 sama dengan 1. Betul ke? Okey, ni awak boleh potong. Jadi jawapan yang 1. Senang kan? Okey, sekarang kita nak belajar macam mana setelah kita tahu semua hukum tu, macam mana kita nak guna semua hukum tu dan kita nak kira secara efisien, nak kira secara cepat. Okey, nak kira secara pantas lah. Okey, jika kita ada soalan macam ni. Okey, sebenarnya kita tak perlu pun dalam exam yang sebenar, dalam exam PT3 ataupun SPM, kita tak perlu pun tahu, kita perlu menyatakan hukum apa semua. Cuma kita kena tahu penggunaan dia. Okey, sebagai contohnya, pada contoh 8, dia ada satu soalan pertama, 29 tambah 38 tambah 2. Jadi kalau awak tengok yang contoh nota yang tadi, 1, 2, 3, 4, kita nak guna yang mana rasa-rasanya? Kita boleh guna yang kedua, boleh tak? Okey, jadi kalau yang kedua, kalau kita tengok contoh ni, okey, dia bagi apa? Dia buat, okey, kita boleh buat macam ni lah. Ni A, ni B, ni C. Jadi dia buat A tambah dalam kurungan B tambah C. Sebenarnya, kalau kita buat macam ni, namanya hukum kali sekutuan. Sebenarnya, kalau kita buat macam ni pun boleh. 29 tambah 38. Yang ni kan A tambah B. Lepas tu ditambah dengan C. Jawapan dia tetap sama, iaitu 69 juga. Okey, C tu 2 lah. Okey, 2. Kita gantikan 2. Okey, boleh? Okey, yang kedua. 2 tambah 24 tambah 5. Okey, ni dia nak guna kaedah apa? Okey, ni kaedah yang pelbagai. Kita boleh guna macam-macam. Kita boleh guna kaedah, kalau contoh ni hukum kali tukar tertib dulu. Lepas tu diguna hukum kali sekutuan. Agak-agak boleh tak kita tukar? Boleh, terpulang. Kalau yang ni dia buat, dia guna dulu hukum kalis tukar tertib. Dia susun dulu. Kenapa dia nak guna yang ni? Sebenarnya tak perlu pun. Sebab ada nombor 2 dengan 5. Jika 2 dengan 5 didarab jadi 10. Jadi senang kita nak kira. Jawapan akhir sekali 240. Tapi seandainya kita tak nak guna kaedah ni, kita terus nak guna hukum kalis sekutuan, boleh. Maksudnya kita boleh buat 2 darab 24 dalam kurungan. Okey, lepas tu didarab pula dengan 5. Boleh? Jawapan dia tetap sama. Ataupun kita nak buat, tak nak macam ni. Okey, awak rasa awak nak buat 2 darab dalam kurungan 24 darab 5 pun sama. Awak tetap akan dapat jawapan 240. Okey, boleh. Alright. Sekarang kita soalan 7. Soalan C, dia nak 7 darab 3040. Alright, macam mana ni dia buat ni? Okey, kalau awak tengok, kita dah belajar yang contoh ketiga yang kita darab, yang kita lompat-lompat kan. Jadi, kalau yang ni, dia nak cuba buat kaedah yang sama. Iaitu, 3040 ni dia pecahkan jadi 3000 tambah 40. Okey, lepas tu dia darab 7 darab 30 tambah dengan 7 darab 40. Jadi, dapat jawapan yang ni. Okey, jadi awak boleh bebas menggunakan kaedah mana-mana. Okey? Alright, seterusnya kita nak buat latihan bagaimana nak selesaikan masalah. Kita dah tahu macam mana nak tambah, nak tolak, darab, bahagi. Kita dah tahu hukum-hukum, kita dah tahu penggunaan hukum tersebut. Jadi sekarang kita nak buat latihan untuk menyelesaikan masalah. Okey, biasanya kalau ujian memang ada banyak masalah yang kita kena selesaikan. Terutama sekali jika kertas 2. Kalau kertas 1 biasanya kalau awak kira, awak boleh pilih. Ada pilihan jawapan. Okey. Sekarang kita tengok contoh ni. Kita ada cerita tunggakan kad kredit Luqman ialah 230 pada suatu ketika. Jadi ni cerita kad kredit ya. Jadi bila kita cerita kad kredit, kita tulislah dulu sikit-sikit. Okey, maklumat apa yang diberi kita tulis. Tunggakan sama dengan, okey. Cikgu nak ingatkan, jika kita ada istilah tunggakan, okey, maksudnya Luqman ni ada hutang dengan bank. Jadi bila ada hutang, adakah kita kata nilainya positif? Tidak, kita akan kata negatif sebab dia berhutang.
kan? Okey, jadi kita kata tunggakan sama dengan negatif 230. Okey, cikgu letak tepi dulu RM sebab kita nak buat kiraan, kita tak nak ada unit. Lepas kita siap baru kita guna unit balik. Boleh? Okey. Yang pertama. Lepas tu ayat kedua. Awak kena baca semua ayat ni. Yang kedua, dia menggunakan kad kreditnya untuk membuat bayaran bagi 3 buah buku yang berharga RM120 setiap satu. Okey, tadi dia dah ada tunggakan sebanyak 230. Kemudian dia guna lagi kad kreditnya. Dia guna lagi kad kredit kan ayat dia. Dia guna lagi kad kredit untuk buat bayaran. Dia pergi beli lagi 3 buah buku yang harganya RM120. Jadi kita nak tulis macam mana? Jadi dia punya belanja lah istilah mudah. So dia pergi berbelanja beli 3 buah buku yang berharga RM120 setiap satu. Okey, jadi kita boleh label hutang lagi 120. Jadi 120 darab 3 sama dengan 360. Negatif lah sebab dia hutang. Okey, sebab dia guna kad kredit. Okey, ayat seterusnya. Seminggu kemudian, akaun kad kreditnya dikenakan faedah sebanyak RM3. Okey, satu lagi istilah yang awak baru belajar ya. Faedah ni maksudnya bank akan kenakan penalty kalau lambat bayar. Jadi kena charge lagi faedah sebanyak RM3. Tapi kita buat negatif 3. Ni contohnya macam kadang-kadang kalau kita pergi satu-satu tempat kita lambat bayar. Okey, contohlah kalau kita jalan-jalan, kita parking tempat salah. Lepas tu ada polis saman. Polis akan saman, lepas tu kita kena bayar. Jadi kita kena bayar tu, kita kena contoh macam ni lah. Jadi kita kena bayar, kena keluarkan duit untuk bayar kepada pihak tertentu. Sama juga macam ni, kena bayar RM3 kepada bank. Okey, kemudian dia kata Luqman membuat bayaran balik. Barulah dia nak bayar. Okey, berapa yang dia bayar? RM400. Jadi buat bayaran balik sebanyak RM400. Okey, perlu tak kita letak negatif untuk 400 ni? Tak perlu kerana dia bayar guna duit dia sendiri. Okey, jadi cara kita nak kira macam mana ni? Sebab soalan kata, terangkan sama ada Luqman dia bayar ke tak ni? Memanglah dia dah bayar 400, tapi adakah dia dah menyelesaikan semua hutang-hutangnya? Jadi kita buat macam mana? Jadi baki akaun kad kredit. Okey, sama dengan kita nak buat macam mana? Okey, kita ambil semua nilai-nilai yang ada. Mula-mula kita ambil semua ni, kita tambah je semua. Baru kita tahu berapa yang dia dah bayar ke, dah habis bayar ke belum. Okey, jadi kita ambil negatif 230 tambah apa? Tambah yang nilai yang okey, cikgu lupa nak colourkan. Okey, ambil semua yang kita dah tambah tadi. Okey. Jadi kita kira balik. Jadi negatif 230 tambah dengan negatif 360 tambah dengan negatif 3 tambah dengan 400. Okey. Tekanlah kalkulator. Panjang kan? Okey, tekan kalkulator. Ada siapa tanya? Okey, sekarang kalau soalan gini, bolehkah awak terus tekan kalkulator? Tambah tolak? Boleh, tak ada masalah. Pada kalkulator tu awak tekan je tolak 230 tambah, okey, dalam kurungan. Awak kena buat kurungan ni. Kena buat kurungan tambah tolak 3 tutup kurungan tambah 400. Atau okey, satu lagi. Okey, yang cikgu buat ni tambah dengan tolak tadi. Okey, tambah dengan tolak ni. Yang ni pun tolak Maksudnya macam ni. Awak kena selesaikan yang ni dulu. Okey, ni apa? Tambah tolak, kita kena jadi tolak. Jadi, kita salin balik. Negatif 230 tolak 360. Okey, tambah dengan tolak 3 jadi tolak 3 tambah 400. Okey, jawapan akhir dia adalah negatif 193. Apakah tafsiran kita pada negatif 193 ni? Maksudnya, dia belum bayar lagi. Belum habis lagi bayar. Sebab dia baru bayar 400. Sedangkan hutang dia lagi banyak. Kan? Jadi sebab tu jawapan dia dalam negatif. Okey, sekarang macam mana kita nak tulis jawapan kita? Oleh itu, Luqman sebenarnya belum menjelaskan
hutang. Okey. Dan apa kita nak kata? Baki lah Baki tunggakan adalah RM193. Jangan tulislah negatif 193. Mana ada duit negatif? Bila kita cerita pasal duit negatif, maksudnya kita ada hutang dengan orang. Okey? Jadi macam inilah kita cara nak jawab. Okey. Jadi awak kena ingat semua tu yang cikgu tulis tu. Alright. Jadi setakat itu sahaja untuk kali ini. Don't stress and do your best. Okey? Kita jumpa lagi dalam siri-siri yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.